Imam Mekah, Madinah dia baca macam kita baca. Ada riwayat yang lain yang diterima pakai juga. Kalau anak-anak tuan-tuan yang pergi ke bidang hafiz Quran, dia belajar bab qiraat. Antaranya qiraat yang masyhur adalah qiraat Warash, antaranya qiraat Warash. Imamnya bernama Warash. Macam kita baca Wadduha, itu qiraat kita. Wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu qiraat apa? Hafsin an Asim, qiraat kita. Ada qiraat lain dia tak baca macam itu. Dia lepehkan bunyinya. Imalah istilah. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minan uli walasawfa yu'tika rabbuka fatardi. Dia qiraat apa? Awak pernah dengar qiraat ni orang Bontai baca? Ini bukan qiraat orang Bontai, tuan-tuan. Ini qiraat yang dibaca oleh seorang imam yang bernama Warash. Warash ni dibaca sambung muttasilan mustanidan ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambung sehingga Nabi. Bila sahabat Nabi dibaca dengan lahjah ini, dengan bentuk bacaan ini, Nabi dengar, Nabi angguk, Nabi setuju dengan bacaan ini. Dengan tuan-tuan kata itu qiraat orang Bontai pula. Qiraat ini masyhur. Kalau tuan-tuan pergi ke Aljazair, ke Algeria, di utara Afrika sana, Tunisia, Maghribi, belah sana tu. Ni kalau cuti 2-3 hari ni boleh lah, kalau boring-boring pergi sana. Tengok imam dia baca Quran macam mana. Wasyamsi wa duhaha. Imam dia baca. Itu boleh lah berkenalan orang Bontai ke? Kenalan imam. Wadduha wadduha. Ada satu lagi qiraat dia baca tengah. Dia tak baca wadduha, dia tak baca imalah. Wadduha. Dia baca taqlid. Wadduha. Dia juga wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini bukan qiraat orang Kuala. Sambung lagi. Walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu qiraat apa? Bukan qiraat apa? Orang Perak Itu adalah qiraat yang dibaca oleh seorang imam yang bernama Abu Amr. Itu saya sebut ni, semua qiraat ini mutawatir yang diterima pakai. Maknanya dari sudut qiraah sahaja ilmunya sangat luas. Sangat luas. Itu belum lagi kita pergi very deeply, kan? Pergi ke terjemahan Al-Quran. Terjemahan dia banyak, tuan-tuan. Kalau kita kaitkan dengan ilmu terjemahan Al-Quran ini sangat luas. Ilmu sebab itu fiqh itu, tafsir itu, dalam Al-Quran ada sosiologi, dalam Al-Quran ada berkaitan dengan geopolitik, dalam Al-Quran semua ada muamalat, ekonomi. Luasnya ilmu Al-Quran. Itu tuan-tuan balik pada tadi, jangan ilmu qiraat ni dia tak boleh kita belajar sikit dan terus nak buat, tak boleh. Ada satu cerita ni, satu imam dia tak belajar habis qiraat. Dia naik jadi imam, dia nak baca juga qiraat tu, pasal dia belajar sikit. Antara jenis bacaan dalam surah Al-Fatihah dia lain. Abu Amru dia baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Cuma dia belajar dekat tu je. Yang ujung dia tak ada nak habis. Dia pun doa dan sembahyang. Dia pun kata apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallun. Makmum kat belakang pening. Amun. Makmum bukan amun juga. Tak ada, situ tak ada tuan. Dia sampai tu je. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sama. Ini ilmu qiraat. Ilmu yang kata ulama dia akan fokus. Ilmu qiraat, 3 ilmu yang akan fokus. Ilmu qiraat, ilmu faraid dan juga ilmu yang berkaitan dengan astronomi al-falak. Jadi ini memerlukan kekuatan. Orang yang ada kehebatan ni dia akan menunjuk. Maksudnya pasal dia sudah tak ramai yang memiliki kepakaran tersebut. Ilmu tafsir Al-Quran banyak luas. Sebab itu yang kedua, yang ketiganya, kita kena lihat bagaimana kita dengan Al-Quran dari sudut amalinya. Dari sudut amali. Sejauh manakah kita telah mempraktikkan Al-Quran. Jadi saya sebut tadi, Al-Quran ni ramai kata, ada ke Al-Quran ni bincang benda yang berkaitan dengan kekeluargaan? Jawapan ada. Yang kata tak ada. Bila Allah sebut kita nak buat desain rumah pun Allah beritahu macam mana cara. Desain rumah. Maknanya untuk tujuan architecture. Ada tak dalam Quran tak? Ada. Bila Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dhinkum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughul huluma minkum 3 marrat min qabli salati al-fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati min ba'di salati al-isha. Allah bagi tahu kaedah dalam rumah ni, bila seorang anak dia nak berhubung dengan adik-beradik yang lain. Maknanya anak lelaki nak jumpa anak perempuan, kena minta izin. Nampak tak? Nak masuk bilik dia kena minta izin. Maka para cendekiawan kita, para alim ulama, dia buat keputusan apa? Bilik ni dalam rumah, bilik sekurang-kurangnya dia kena ada 3 bilik. Satu untuk ibu bapa, yang kedua untuk anak lelaki, yang ketiga untuk anak perempuan. Itu paling minimum. Iaitu kerajaan negeri Kelantan ambil kaedah ini. Tuan Guru Abdul Aziz digunakan kaedah ini dan akhirnya semua JKR pun ambil juga sistem yang sama. Pasal sistem itu dah ada dalam Quran Al-Karim. Itu hal yang berkaitan dengan kekeluargaan. Maknanya benda yang macam itu pun dibincang. Baik itu tuan-tuan, tak adalah apa yang namanya indeks sumbang mahram yang keterlaluan pada hari ini. Kita tengok nak menangani kes-kes indeks jenayah yang sangat luar biasa. 2005 hingga 2003 hingga 2007 yang lama. Perak ni kalau berkaitan dengan anak luar nikah, kita tak dapat johan, kita dapat naik johan. Perak ni hebat tak hebat Perak? Johan selama 22,000 kes keseluruhan, 22,000 anak luar nikah. Perak nombor 2 anak luar nikah. Maknanya apa tuan-tuan? Ini kita tak menangani perkara-perkara seperti ini. Itu kerajaan main peranan. Macam mana nak membatasi